الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi'ulumi fid daini amin. Baik Bapak. Baik Bapak. Kesok apa baik Bapak? Baik. Syair. Dan kata kira wa qala ba'duhum nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nuran wa min falaqis sabahi umuda ma fihi illa sayyidun min sayyidin hazal makarim wat tuqa wad juda. Nasabnya adalah atasnya pada matahari duha nurnya, dan daripada pecah sabah tiangnya tiada padanya melainkan penghulu anak penghulu yang mencapai akan perangai yang mulia dan takut dan murah. Ini setengah daripada menyatakan nasab Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kelebihan, ketinggian, martabat iaitulah Al-Imam Al-Syafi'i. Sallallahu alaihi wasallam Imamul Mazhab gitu. Ia telah dibandingkan nasab dia adalah seperti apa? Syamsud duha, seperti matahari waktu pagi, nurnya cahaya dia. Maknanya apa? Menyinari seluruh alam. Begitulah ilmu Imam Syafi'i. Ya, satu dunia kenal, dia siapa tak kenal. Dan daripada pecah sabah tiangnya, tiada padanya melainkan penghulu. Diibaratkan nisbah kepada apa? Pencerahan, menyuluh sekalian alam. Dan dari segi keturunan pula dia penghulu, anak penghulu. Keturunan daripada nasab ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencapai ia akan perangai yang mulia-mulia dan takut dan murah di antara perangai ataupun sifat Al-Imam Al-Syafi'i yang dipuji di sini, dan banyak lagi lah dalam manaqib disebutkan secara ringkas. Habis. Dan Syafi' itu anak Sa'ib. Ini nasab dia. Iaitulah dibangsakan kepadanya Syafi'i. Imam Syafi'i itu dibangsakan kepada atuk yang keempat, Syafi'i. Ya. Nama dia adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Ini Syafi'i, atuk yang keempat radhiyallahu anhu. Berjumpa ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ia tengah mudanya, Syafi'i, dan masuk Islam. Bukan masuk tu, masuk ni Malik. Dan masuk Islam bapanya itu Sa'ib pada hari perang Badar. Maka bahawasanya ia mempunyai tungkat Bani Hashim dan ditawan ia di dalam perhimpunannya orang yang kena tawan, dan ia menebus dirinya dengan Islam, kemudian Islam ia. Dan diperanakkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di Ghuzzah. Adalah ia tempat iaitulah mati Hashim, itu nenek Rasulullah, itu datuk Rasulullah SAW. Itulah dusun pihak Syam sana. Dan kata Kil di negeri Asfan. Dan kata Kil itu mana waqala ba'duhum, kata setengah ulama di Mina. Itulah pada tahun 150. Kita dah 1441. Tahun jauh lah tentang 1000 tahun lebih. Itulah pada tahun 150 Hijriah. Kemudian daripada dibawa ke Mekah padahal ia anak 2 tahun. 2 tahun dibawa pindah ke Mekah. Dan besar ia di Mekah dan menghafaz Al-Quran padahal ia anak 7 tahun. 7 tahun dah hafaz Quran. Kita 7 tahun menggoli. Imam Syafi'i 7 tahun hafaz Quran. Kau lebay-lebay yang tak nak pakai mazhab tak Syafi'i, kau 7 tahun apa kau kerja panggil. Ya, Quran pun tak baca lagi, mengangkat lagi. Kan? Ini Imam Syafi'i 7 tahun Quran dalam dada dah. Ya. Dan hafaz akan kitab Muwatta.
Kitab hadis sahih yang ditulis oleh Imam Malik, kumpulan hadis, nama dia apa? Kitab Muwatta. Tebal tuan, berapa inci tebal kita hadis Muwatta, hadis karangan, mana hadis yang dikumpulkan, bukan Imam Malik karang hadis. Hadis Rasulullah SAW dikumpulkan oleh Imam Malik, ya. Padahal ia anak 10 tahun. Kitab Muwatta tu 10 tahun dah habis. Kita apa di 40. Hebat tak hebat Al-Imam Asy-Syafi'i dan mengaji di ilmu fiqh pada Muslim anak Khalid itu mufti pada negeri Mekah Al-Musyarrafah, yang dikatakan dia dengan ranji sebab sangat kelabu warnanya lah, dan mengizin ia akan dia pada iftak. Mana Imam Syafi'i sudah izinkan boleh memberi fatwa, padahal ia umur Imam Syafi'i 15 tahun. Bermakna 15 tahun darajat Imam Syafi'i sudah sampai peringkat apa tuan-tuan? Boleh iftak, boleh memberi fatwa. Itu peringkat mujtahid. Sebab mufti syarat dia kena dia ahli ijtihad. Mufti syarat dia dalam usul fiqh kita mesti dia ahli ijtihad. Ya. Sebab tu mufti yang ada sekarang ni semua mufti darurah dia panggil. Mufti tak ada arah panggil. Ya. Tak kira tak boleh nak letak, tak ada ahli ijtihad, tak usah letak. Satu dunia bukan Malaysia ya. Satu dunia tuan-tuan, taraf mufti sekarang mufti darurah dia panggil. Kalau betul-betul mufti dia mesti dapat taraf ijtihad. Manis tambata bi qawaidih. Mereka yang istimbat hukum dengan kaedah dia. Ya, ni kaedah Imam Syafi'i pun kita nak hafal pun pening baluk. Hebat tak hebat nak ceritakan keilmuan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Satu kaedah dibuat aja Imam Syafi'i setelah standby 7 lapis jawapan di belakang. Mana kaedah dibuat ni, kalau ada orang tanya lapis pertama ni jawapan dia. Kalau lapis kedua ni dia. 3, 4, 5, 6, 7. Kita nak soal satu untuk erti. Ya, guna tak nak pakai mazhab Allah. Pergi ambil cermin muka dia tuan-tuan. Buat je apa? Buat Wahabi. Kenal Wahabi? Pak Wahab ni buat. Ya, Wahabian. Tak nak pakai mazhab. Di Malaysia ada satu negeri dia, Perlis atas. Tak nak pakai mazhab. Kita pakai Quran hadis kita. Macamlah orang lain tak pakai Quran hadis. Ya, ini masalah juga tuan-tuan ya. Buat ni kau datang sini jaga kan. Hijab bid'ah, tahlil bid'ah, kunut bid'ah. Bid'ah semacam ni kan. Pening kepala orang kampung nanti. Ini Wahabi tak sesuai dalam Malaysia ni, hanyut ke laut dia lah. Bawa dia hanyut ke laut, bungkus dia hanyut ke laut. 15 tahun Imam Syafi'i sudah sejak martabat mujtahid mustaqil. Allah. Al-Imam As-Suyuti tuan-tuan ulama besar. Al-Ashbah wa Naza'i itu dia tulis Qawaidul Fiqhiyah. Dia cuba nak istiqlal, dia nak keluar mazhab Syafi'i, ya. Dia buat kaedah sendiri. Kena Imam Syafi'i. Buat kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i. Buat kaedah, kena Imam Syafi'i. Akhirnya tuan hantarkan peringatan dia pada malam, dia bermimpi satu bangunan istana yang cantik dengan 4 tiang. Itu warid dia dapat. Jadi fahamlah bahawasanya cukup dapat mazhab. Tak payahlah. Dia pun tarik diri masuk mazhab Syafi'i balik. Setara hebat dia tu tuan-tuan. Ya. Ini baca hadis pun baru terbalik. Naik Arab pun tak reti, tak pakai mazhab. Allah, malu ni kan. Serta bahawa adalah kejadian Imam Syafi'i yatim, masya-Allah. Imam Syafi'i keadaan dia apa? Yatim pada riba ibunya dalam picik daripada kehidupan. Dia orang susah tadi Imam Syafi'i. Dan picik kelakuan dia memang susah. Jadi mencari ilmu tu ada masalah apa? Susah sungguh. Tapi yang menarik perhatian kita apa? Bila dia dah sedang jadi alim besar dan ibu dia pergi ke Mekah menunaikan haji, dapat berita Imam Syafi'i itulah masyhur dah. Orang puji dari seorang ulama alim besar. Jadi dia orang pun beritahu pada ibu dia yang mana Imam Syafi'i akan pulang tak berapa lama lagi. Kan? Jadi ringkas cerita dia bila dia balik kan, dia kabilah Arab ni bila balik dekat nak sampai dah 1 kilometer kan, dia hantarkanlah wakil beritahu dulu supaya dia orang bersiap kan. Jadi Imam Syafi'i sudah tahu pada imam, pada ibu dia. Dia pun seronoklah, dia bawa macam-macam hadiah-hadiah orang bagikan, emas, perak, macam-macam. Banyak. Jadi apa ibu dia kata? Ibu dia kata pergi bagikan balik pada fakir miskin. Aku tak nak lihat itu semua. Ya. Bagaimana dia keluar tangan kosong, balik aku nak dia bawa ilmu saja. Tu emas, perak apa banyak berkilo bagi orang. Kalau bagi ada orang bagi diternakan binatang, pergi bagi orang, kita nak tengok. Tengok hebat tak hebat. Kalau kita macam betul nak dapat rezeki banyak kan.
Semua pelahap banyak kan. Imam Syafi'i tak ada. Dia tak nak tengok benda tu. Dia tak nak jual harga ilmu dengan benda dunia. Kata Imam Syafi'i punya hebat tuan-tuan. Ibu dia Masya Allah. Dan adalah ia pada kecilnya banyak duduk hadir majlis ulama dan menyurat ia akan beberapa yang didapatnya daripada tulang, ya, dan pada umpamanya hingga memenuh daripada. Baru Imam Syafi'i itu penuh dengan berulang, ya, daripada tulis kan. Menandakan apa? Susah. Kita hari ini tuan-tuan kertas banyak, ya, bolpen boleh beli kan. Tapi tuan-tuan tak bawa bolpen, semua pakar kan. Semua hafiz banyak, tak apalah kan. Al-ilmu saydun wal kitabah qaidun. Ilmu itu ibarat apa tuan-tuan? Pemburuan yang liar. Dan catatan dhabit itu dia panggil apa? Sebagai ikatan dia. Sayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Buat kena dhabit tanda tuan-tuan. Kemudian berpindah ia kepada Imam Malik di Madinatul Munawwarah dan melazim ia akan dia mana duduk berguru sementara dengan Imam Malik satu masa. Kemudian datang ia ke Baghdad. Imam Malik pernah satu ketika dia suruh anak dia malam tu apa Imam Syafi'i buat, amalan apa dia buat, ya? Jadi dia tengok Imam Syafi'i lepas main isyak sembahyang sunat lebih kurang, letak tangan di kadai, tidur. Dia pun ceritalah dengan Imam Malik sebagi. Itulah keadaan Imam Syafi'i kata. Di Imam Syafi'i dipanggil oleh Imam Malik, apa amalan kamu malam tadi? Dia kata malam tadi telah istimbat lebih kurang 1000 hukum. Masya Allah. Buat dia tak tidur kan. Dia letak tangan ni sab ayat ni dengan ni, hadis dengan ini istimbat hukum. Masya Allah. Itu kelimun Imam Syafi'i. Yang tidur ahli bahasa Melayu nak lawan Imam Syafi'i pula. Buat malu je tuan-tuan, ya. Kemudian berpindah kepada Imam Malik di Madinatul Munawwarah dan melazim ia akan dia satu masa. Kemudian datang ia ke Baghdad tahun 195. Maka berhenti ia dengan dia, ya, 2 tahun duduk di Baghdad, 2 tahun dan berhimpun atasnya segala ulama'nya. 2 tahun duduk Baghdad, habis ulama' murung Imam Syafi'i kan. Hebat ilmu dia. Dan kembali ia kebanyakan pada mereka itu pada mazhab mereka itu yang ada mereka itu atasnya kepada mazhabnya. Yang ada itu tukar liar maksud Imam Syafi'i kan. Itu dia punya hebat dia macam ni. Dan mengarang ia padanya kitab yang kadim, iaitu dinamakan Qaul Qadim. Fatwa Imam Syafi'i di Baghdad dipanggil Qaul Qadim. Dia mendapat lama istilah. Ada pun fatwa di Mesir dipanggil Qaul Jadid. Jadi kalau bertembung antara Qaul Qadim dengan Jadid dia pakai Qaul Jadid kecuali ada 13 masalah yang dipakai Qaul Qadim. Setengah daripada dia apa? Pakai Qaul Qadim waktu maghrib. Kalau Qaul Jadid waktu maghrib sembahyang 2 rakaat, qabliyah maghrib 3, ya, ba'diyah 2 dah habis. Habis waktu lah. Ya. Kalau kita ada anak, dah mandi anak 2-3 orang kan dah habis waktu. Lepas tu maghrib kena jaga. Maghrib waktu yang terlampau singkat. Jadi pakai Qaul Qadim. Ya, Qaul Qadim dapat lama di Baghdad selama ada syapak merah. Itu pun tak lama sangat kan. Mega merah tu kan benar matahari nampak merah. Dia uyup, dia habis dia hilang, gelap, habis waktu maghrib. Waktu maghrib, waktu yang sangat singkat. Kena hati-hati. Takut dia sembahyang tak puasan waktu dah keluar. Dah masuk isyak kan. Allah. Kemudian kembali ia ke Mekah dan berhenti ia dengan dia pula dia ke Baghdad tahun 198, ya, tahun. Maka berhenti ia sebulan di sana. Kemudian keluar ia pergi ke Mesir dan sentiasa ia di Mesir, ya, nyebarkan akan ilmu dan lazim baginya istighal pada jami'nya yang atik, mana tempat masjid jami' yang lama tadi lah, hingga kepada mengena akan dia pukulan yang sangat bagi sakit, ya, dengan sebabnya beberapa hari atau barang yang dikata orang kemudian maka berpindah ia ke rahmatullahi ta'ala. Dan wafatlah Imam Syafi'i. Dan dia itu Imam Syafi'i dia panggil Qutbul Wujud. Ya, mana orang yang paling hebat zaman telah, kutub paksi panggil, bagi kewujudan ni. Kalau wali dipanggil kutub, ya, ataupun dipanggil Ghausul Alam atau Qutbul Aqtab. Dan pada masanya pada hari Jumaat wafat dan penghabisnya bulan Rejab pada tahun
204 dan disemadikan pada di Qurafah, kemudian disemayangkan asal pada hari matinya, pada wafat dia lah. Dan bertaburanlah ilmunya, maknanya tersebar luaslah ya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i pada segala negeri dan didahulukan atas segala a'immah pada khilafnya. Ya, kalau ada khilaf-khilaf didahulukan pendapat Imam Syafi'i dan muwafaqatnya. Maka bahawasanya padanya orang yang mengeluarkan, orang yang pertama sekali mengarang usul fiqh itu keilmuan Imam Syafi'i dahsyat. Yang pertama orang yang mentakrirkan nasih hadis dan mansuhnya, dia juga dah. Dan pertama orang yang mengarang pada beberapa bab yang banyak pada fiqh dan atasnya ditanggungkan hadis yang masyhur. Ialah sabda Rasulullah SAW, alimul Quraisy yamla'u tibaqul ardil ilma. Ya, alim Quraisy, bagi bangsa Quraisy yang memenuh akan muka bumi, yang memenuh akan muka bumi ilmu, mana nisbah ilmu ni. Siapa dia? Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan berkata ia radhiyallahu an, bagi Rabi', engkaulah yang meriwayatkan segala kitabku. Guru Imam Syafi'i ini, anak murid kanan dia ada 4 tadi. Rabi' al-Muradi, Rabi' al-Jizi, ya, Imam. Kalau tarik kita sini, tarik Muzanni. Maka hidup dia, kemudian daripadanya umpama hampir 7 tahun ya, hingga jadilah kenderaan datang kepadanya daripada tiap-tiap negeri dengan loba mendengar kutubus Syafi'i, kitab-kitab karangan al-Imam Asy-Syafi'i. Serta demikian itu berkata, ia kasih aku bahawa segala manusia mengambil ilmu mereka daripada aku dengan ketiadaan dibangsakan kepada aku daripadanya. Kata jawab, dan adalah radhiyallahu anhu sangat mustajab doanya. Sangat daripada katanya dalam syair, umittu matami'i fa arihtu nafsi fa innan nafsa ma tami'at tahunu wa ahyaitu al-qunu'ah wa kana mayitan fa fi ihya'ihi 'ardun masunu iza tami'a yahillu bi qalbin 'abdin allathu mahanatun wa 'alahu hun. Umittu matami'in fa arihtu nafsi, aku matikan akan tamakku. Syafi'i kata, aku bunuh, aku matikan akan sifat tamak, maka senang aku daripada diriku. Syafi'i nak senang beribadat pada Ta'ala, rasa sedap, rasa lazat, sila sembelih sifat tamak. Ya, jangan tunggu air korban lagi, sembelih sekarang. Ya, matikan sifat tamak, insya-Allah. Ya, lega, senang kita. Kalau ada sifat tamak, memang kita panas sendiri. Ke serba tak cukup, tergambat sana, tergambat sini, terkejau sana, terkejau sini. Yang ada tak habis syukur, yang tak ada tadi dikejar. Ya, akhirnya mati dalam keadaan lalai. Tamaan. Padahal hikam bila tak kata apa, ma basaqad aghsan zullin illa ala bizri tama'in. Ma basaqad aghsan zullin, tidak merantingnya ranting-ranting kehinaan dalam diri seorang illa ala bizri tama'in, melainkan ditumbuh daripada biji benih tamak. Sifat tamak ni ibaratkan bizr, biji benih, kita kata biji buah durian. Ya, bila kita tanam, buah durian itu pun hidup, dia bercambah, naik sebatang pohon, kemudian dia mengeluarkan apa? Dahan, kemudian dikeluarkan ranting. Jadi antara batang dengan dahan dengan ranting mana banyak? Ranting. Jadi sifat tamak ibarat pokok, dia akan mengeluarkan agsanuzul, ranting-ranting kehinaan dalam hidup. Hidup manusia akan dibalut dengan ranting kehinaan apabila dia membeli ataupun menyuburkan sifat tamak. Bahaya. Sebab sifat-sifat dalaman ni banyak membawa manusia bukan sekadar jadi fasik, bahkan jadi kufur dengan Allah Ta'ala. Yang jadi kufur dengan Tuhan, ya. Siapa dia dengan sifat tamak? Qarun. Ya. Qarun ni tuan-tuan, dia hafal Taurat dia. Mengikut ulama tak ada sampai 10 jari yang boleh hafal Taurat, dia berat. Quran ramai orang hafal kan. Tapi Qarun termasuk Quran tuan-tuan ni Qarun, dia hafal Taurat. Bila dia diuji saja oleh Ta'ala, dengan sedikit dunia dia tamak tadi. Diminta ilmu kimia daripada Nabi Musa AS, ilmu buat emas.
Di Melaka ni ada 2 orang. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid, satu lagi Tuan Guru Haji Husin. Dia pernah buat. Lepas tu di istiharah tak ada alamat, so bola run tanam. Kita kau dapat Allah alam tadi istiharah ni, bolon tadi. Masuk dia beli kereta sebiji. Ilmu kimia. Dia dapat ilmu tu, dia polon cukup. Dia punya mengikut riwayat, dia punya ponci kuda dekat tu 70 ekor. Bayang kalau emas 2-3 ekor dah banyak kan ya. Bila turun ayat zakat, tu ranting kinaan mula tumbuh. Daripada sifat tamak tadi, turun saja ayat zakat, dia kata, ya Musa, ini bukan ayat Tuhan ni kau dengki kat aku. Dia tolak ayat. Hukum Allah Ta'ala turun, dia tolak. Sebab apa tadi? Dah masuk hubbul mal, dah masuk. Ya, cinta kepada harta dia dah mengotori jiwa dia yang ada dalam dada dia tadi. Ayat-ayat Allah, Taurat ada dalam dada dia. Dia masuk je hubbul dunia, hubbul mal, cair habis. Jadi punah ganah habis. Ya. Dia tak puas lagi Nabi Musa minta zakat dia berat sikit lah. Ya. Zakat kita robok usyur. Robok 1/4 daripada usyur 1/10. 100 bagi 10 dapat RM10. Bagi 4 berapa? RM2.5. Kalau 1000 RM25. Kan? Tak banyak lah. Kalau zakat dia 1250. Separuh robok. Sengal jadi kan. Tapi dapat pun bukan susah sangat kan. Tak nak begitu. Jadi mana Nabi Musa minta lagi, dia tak sedar lagi. Dia buat lagi raun kedua pula. Ranting kehinaan tumbuh. Apa dia? Dia buat fitnah. Dia jumpa Zaniah, perempuan pelacur. Dia suruh perempuan tu istiharkan, ya, upah dengan emas yang banyak. Bila perempuan tu dah mengandung, suruh dia jerit tengah-tengah bandar, kata aku berzina dengan Musa. Masya Allah. Rasul Nabi Musa ni kan, Rasul, Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah. Tengok martabat berapa tinggi. Dia fitnah kan, dengan perempuan dia fitnah. Ya. Tak sedap lagi, akhirnya apa? Bila berhari bicara, Jabir tak sentap dia dengan harta-harta sekali. Tenggelam. Dan ikut riwayat ulama' bahawasanya apa? Dia turun tu sikit-sikit kan. Sampai kiamat pun dia lapis yang ketujuh. Bayang macam mana tentang ni punya seksa azab dengan harta-harta habis tenggelam. Kat Malaysia pun dia cari harta karun lah. Bila harta tu mengayap ke rumah macam dia orang ni. Tu terus tak terus karun sampai jadi kufur dengan Allah Ta'ala. Tolak hukum. Sebab apa tu? Hubbud dunia. Sebab hubbud dunia, ya, wa hubbur riyasah yubitani nifaq, ya, kama yang betul ma al-baqr. Ya, sifat kasih gila kepada dunia dan kepada jawatan, pangkat, nama ni, dia menumbuhkan sifat nifak dalam batin hati manusia. Kama yang betul ma al-baqr, sebagaimana air menumbuhkan akan sayur-sayuran. Siram sayuran kan, air naik subur, begitu suburnya sifat nifak dan diri seorang. Tidak ada apa? Hubbur riyasa, hubbul mal. Sebab apa dia jadi begitu? Kasih pada harta benda, kasih pada pangkat, ya, dengan sebab dia kurang kenal akan Allah Ta'ala. Kalau dia kenal Tuhan sebenar kenal, dia tak berpaling pada makhluk. Ya, dia tak akan berpaling. Dan kitab satu lagi insya-Allah dibahas ni, ya. Aku matikan, kata Imam Syafi'i, tamakku. Maka jawab dia apa? Fa'arih tu nafsi. Ya, maka senanglah, tenang diriku. Maka bahawasanya nafsu, barang ditamakkan hina ia. Ya, nafsu ni bila tamak satu benda, akhirnya jadi hamba pada benda tu, na'udzubillah. Ya. Lepas tu ulama kata apa? Burung helang yang terbang di angkasa bebas, luas kan? Tapi bila ditamakkan seketul daging yang dipasang dalam perangkap oleh kanak-kanak, budak je, dia ambil jebak tu kan, dipasang letakkan. Burung lagi atas terkejut, cung, masuk dalam rangkap, pok, dia tutup. Lepas tu dijolok-jolok kayu, mati burung. Sampai menyebabkan dia rosak dan mati. Sebab apa? At-tam'u, sifat tamak. Jadi Imam Syafi'i dah bunuh sifat tamak dalam diri dia. Dan aku hidupkan qanaah, sifat memada. Apa yang ada? Alhamdulillah. Ya, yang ada ni pun kita tak habis nak syukur tentang ni. Dan adalah ia mati. Padahal ketika itu dia mati, aku hidupkan dia itu kemaluan, ya, kemaluanku dan terpelihara kerana tamak. Jadi maknanya apa? Nak ihyakan dia satu, dipanggil apa? Kemaluan, mana marwah dipelihara. Hidupkan sifat ni ada apa dipanggil? Satu,
daripada harga diri itu maknanya. Apabila masuk di dalam hati seorang hamba, meninggikan dia hinanya dan menyatakan dia akan kehinaan dia tadi. Itulah makna kita bunuh sebab tamak, insya-Allah martabat dia tinggi. Dan lagi kata Al-Imam Syafi'i pula radhiyallahu an, maha ka jilduka mislu zafruka ya fatawalla anta jami'ul amr wa iza qasadta li hajatin faqsud mu'tarifi biqadr. Dan tiada yang menggaru-garu akan kulit engkau umpama kuku, maka perintahkan olehmu akan segala pekerjaan engkau, dan apabila menghajakan engkau bagi hajat, maka sengajakan ya maka olehmu bagi orang yang mengaku dengan kadar engkau. Siapa dia? Wallahu taala. Maka adalah umpama daripada perkataan pada syair ini dan asar. Syair kalam syair, asar kalam biasa. Asar alif sara. Dan kelebihannya kata Imam Syafi'i dan kemurahannya dan nasabnya dan perangainya tiada dapat menghinggakan dia radhiyallahu anhu wa ardahu wa ja'ala al-jannata munqalibahu wa ma'wa. Dan aku namakan terjemah kitab ini, kata siapa ni? Syekh Daud Al-Fatani, dengan Bughiyatul Tullab li Muridil Ma'rifatil Ahkami bis Shawab. Dan kepada Allah Ta'ala iktimadku, mengilhamkan sawab mana yang betul dan memberi taufik bagi barang yang dapat aku menghasilkan akan idah, dan menyatakan bagi maksud dan memudahkan dia. Baik Syekh Daud Al-Fatani diambil sedotan daripada kitab-kitab yang muktabar yang mengikut sanad daripada lain Imam Al-Muzanni. Maka bahawasanya tempat harap segala orang yang mengharapkan itu Allah Ta'ala, dan dialah yang menghabarkan pecah, mencabarkan mana menampal akan pecah hati du'afa, orang yang dhaif dan masakin. Dan aku pohonkan, kata Syekh Daud Al-Fatani pengarang kitab ni, ini pun wali besar dan kepadanya yang Halim, Tuhan yang maha lemah lembut, lagi Ghaffar, yang maha pengampun, mengampun daripada dosaku dan segala daripada kekasihku, kerana bahawasanya atasnya barang yang dikendakinya dia amat kuasa, dan dengan pinta segala hambanya amat memperkenankan. Itu sifat ta'ala wahwa ta'ala hasbi ya, yang memadakan lagi kita wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat kita berserah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan melainkan dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Inilah ketika masuk kepada maksud. Baru nak masuk maksud tuan ya. Tadi khutbah dia baru. Itu apa? Kitabut Taharah. Nanti akan masuk kitab Taharah. Stesen besar lah, berhenti dulu situ. Kemudian Kitabut Taharah. Taharah ni penting tuan ya. Dalam bab kita ibadat, dia merupakan miftahul ibadah. At-tuhur miftahul ibadat. Anak kunci bagi ibadat ialah apa? Taharah. Maka dia ada taharah zahir dan ada taharah batin. Itulah. Dan nanti akan bincang tajuk-tajuk ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. So qala mu'alif sallallahu sirra wa martabatus siddiqin wal ula martabatul khawas al mu'min wal yakin ilmun yasduru minka wa lihaza la yusafu bihi al ilmul qadim walal ulumud daruriyah walakin muradu bihi huna. Wa hadhihi martabatus siddiqin wal ula martabatul khawasul mu'min. Dan inilah martabat as-siddiqin. Dia ada dua tuan-tuan. Yang pertama apa dia kata dulu? Ni tengok kita ni bayar sikit. Dulu dia kata kullama kharajta minhu zada imanu. Yang kedua wa kullama kharajta minka zada yakinu.
Ya. Perbuatan itu. Kullama kharajta anta. Tiap-tiap kali atau manakala kharajta engkau keluar daripada engkau, kita keluar daripada kita, barulah zada iman. Barulah iman kamu bertambah. Iman kita akan bertambah bila kita keluar daripada kita. Keluar dari kita. Ilmu jaga ni segera kedai kopi ya. Ini banyak ilmu-ilmu sesat. Dia ambil kalam-kalam yang pelik macam ni, kemudian dia segera kedai kopi. Lepas tu dia buat temerang. Jaga ya. Kata kau dah keluar diri kau. Kita kata keluar macam mana? Kau tak sampai lagi dia tu. Dan dia pun tak reti je. Dia pun tak faham ke. Bila engkau keluar daripada diri engkau, kullama kharajta minhu, ya, zada iman. Itu yang pertama. Bila engkau keluar daripadanya, daripada mana? Ai min nazarika ila tauhidik. Wa fi nushatin kata minha ai minal khalq. Engkau keluar daripada makhluk, itu masuk keluar. Ya. Minhu yang pertama tu, minal makhluk. Jawab dia apa? Zada imanuk. Nasa iman kamu bertambah. Selagi kita tak buang makhluk daripada hati kita, jawab iman kita bermasalah. Ya. Wa al-Imam al-Imam Al-Ghazali kana sallallahu sirra radhiyallahu anhu. Seorang ulama besar, wali besar, pengarang kitab fiqh, alim besar. Ya. Tapi dalam berjalan mengharungi jalan kerohanian untuk membersihkan diri kita yang sebenarnya, hakikat diri kita sebenar dalaman ni, rohani kita, dia pergi pada guru dia Abu Ali Al-Farmadi At-Tusi radhiyallahu anhu. Ya, min kutubil aqtab, daripada wali kutub. Ya. Apa kata guru dia? Aku nak ajar kau apa dia ni? Kau ilmu dah melaut, marang kitab gitu banyak. Tapi ingat, kamu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ya. Selagi ada makhluk dalam batin hati kamu. Tolong buang benda. Kalau kita buangkan pandangan makhluk daripada hati kamu, jawab dia, ibadat kamu semua habis. Lansam. Bukan laksam tu. Laksam dimakan, lansam dia terus. Ya. Macam mana cara dia? Bila makhluk ada dalam hati kita, ya, hati kita letak suka dipandang orang, suka dibesarkan orang. Itu mana ada dalam. Jadi bila kita buat ibadat, bahaya tak? Bahaya. Kita buat ibadat, air dia pusing. Tujuan apa? Nak dapat pujian orang. Tujuan apa? Nak dapat sanjungan orang. Sebab itu barang siapa yang beribadat mengharapkan pujian, sanjungan, seronok, atau dalam kitab setengah kitab yang lain, kita ikan binatang ada, barang siapa yang ada dalam batin hati dia perasaan takut sangat orang kutuk dia, orang tak puji dia, orang hina dia, dia takut, dia suka sebalik orang puji, maka orang ini tidak akan berbau makam ikhlas. Dosa kata dapat ikhlas, bau pun tak dapat. Ingat ya, al-ikhlas ruhul ibadah. Ya, wa ruhul ikhlas at-tabarri anil hauli wal quwwah. Roh bagi ibadat ialah ikhlas. Bermakna kalau ibadat tidak ada ikhlas, jawab dia kosong dia, hampa dia. Esok akhirat kita tengok habaan mansura, seperti habu yang bertangan, hapah tuan-tuan. Ibadat semayang dia hanya dapat tongan-tonggik berat. Pergi haji habis duit saja. Ya, dan begitu ibadat lain habis kosong bila ada ikhlas tidak ada. Sebab ikhlas tu roh. Kalau kita bagi hadiahkan orang seekor haiwan, tiba-tiba dah mati, orang panggil bangkai. Agak-agak disuka kena marah, dimaki. Bangkai kau bagi aku, kan? Orang Hasam ni kan, marah kita rapat. Kau bagi aku bangkai, marah kan? Orang kau tak bagi. Bila kita hantarkan ibadat kita kepada Allah dalam keadaan berupa sedemikian, dia mendapat murka daripada Allah Ta'ala. Ya? Sebab itu dia kena keluarkan makhluk daripada batin hati kamu. Ya. Kemudian roh bagi ikhlas, ini kita bincang, ialah at-tabarri anil haul wal quwwah. Berlepas diri kita daripada memandang haul kita, daya upaya kita dan kekuatan kita, buang. Pandang apa? Haulillah wa quwwatillah. Pandang daya dan kekuatan Allah. Itu yang selalu kita baca, la haula wala quwwata. Besar tu tuan-tuan. Orang duduk dalam makam hauqala tu, itu termasuk golongan arifin.
Orang yang benar-benar mengenali Tuhan. Ya, sebab kita masih rasa dengan, kita rasa haul kita. Kita rasa kita buat anak. Itu semua kena buang. Jalan-jalan tauhid dia kena buang. Tauhid apa makna? Mengesakan. Sekarang kita esakan pandangan kita hanya pada dia. Sebab itu dalam Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW contoh terbesar dalam perjalanan makrifat sebenar kepada Ta'ala. Ya, dalam Isra wal Mi'raj Nabi berpalinglah, ya Muhammad anzirni as'aluk. Wahai Muhammad, berhentilah kejap. Ya, kami nak ajuh beberapa soalan nak tanya ni. Nabi tanya Jibril, siapa ni Jibril? Itu panggilan dunia. Kau paling aja, habis umat kau sembah dunia. Begitulah panggilan Yahud, panggilan Nasara, ya Muhammad, halumma ya Muhammad anzirni as'aluk. Ya, Nabi bukan kata tak jawab, Nabi paling pun tidak ada. Ya, kalau kau paling saja ya Muhammad, habis umat kau jadi Yahudi, habis umat kau jadi Nasara, habis jadi penyembah dunia. Nabi tak paling pun tak ada masalah. Kalau paling apa tu? Maksudnya apa sini? Dalam berjalan nak menuju terus kepada makrifat yang sebenar pada Tuhan, minta tolong syarat besar, jangan paling pada makhluk. Terus orang nak kata ke, orang nak puji ke, jangan ambil pot. Itu maksudnya. Sebab istilah orang yang ikhlas, istiwa uzzammi wal madhi minal amma. Orang yang ikhlas, istiwa uzzam. Bagi dia orang caci dia pun tak rasa apa, orang puji dia pun tak rasa apa. Sebab apa jadi begitu? Sebab hati dia betul siddiq dengan Allah Ta'ala. Ya, diharapkan semata-mata pujian Allah, diseronok dengan pujian Allah, dan dicukup takut dengan kemurkaan dan cacian Allah dan murka Tuhan. Itu saja. Baru dia betul-betul jadi siddiq hati dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia main pusing-pusing lagi, itu parah lagi. Ya, so bahaya lagi tu. Sebab tu nak membetulkan benda ni kan apa? Dia kena betul makrifat dengan Allah SWT, dan dia kena rapat betul dengan Tuhan, dan dia kena banyakkan akan zikrullah. Ya, dia ketuk dalam. Itu yang pertama ya. Iaitulah bila dia keluar daripada nazar tauhid dia tadi, terus kepada Tuhan, maka bertambah iman dia. Yang kedua, wa kullama kharajta minka, bila engkau keluar daripada engkau, zadah, saya bertambahlah ataupun qawiyah, yakin. Keyakinan kita ada itu makin naik. Penting tuan-tuan ni. Keyakinan ni, makrifat dan keyakinan kita kena bina biar dia sentiasa naik. Jangan diturun tuan-tuan. Ya. Ini enjin. Kalau enjin kita mana ada masalah, kita jalan dah tak sedap dah. Ya, seolah-olah macam apa orang panggil, dah 3 silinder kan. Kita pun dah tak sedap duduk. Biar jalan tu lancar aja. Ini begitulah keimanan kita. Al-iman yazid wa yanqus. Dia boleh naik, dia boleh turun. Sebab tu kita jaga kontrol dia biar sentiasa naik. Lagi laju, lagi sedap, lagi cepat. Mana hubungan di kontak dia lagi baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi martabat sini diceritakan peringkat sini. Iaitulah yang pertama, hazihi martabatus siddiqil. Martabat orang yang siddiq. Ya. Berkata si Ali Al-Khawas, la yablughul murid maqam as-sidq hatta yazida fi ta'zimi amrillah fa yaf'alul mandub ka'annahu al-wajib wa yajtanibul makruh ka'annahu al-haram wa yajtanibul haram ka'annahu al-kufr. Syekh Ali Al-Khawas mursyid kepada iaitulah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya, Asy-Sya'rani ni ulama besar kan. Dia pangkat dia Syekhul Islam. Kalau pangkat Syekhul Islam ni 7-8 mufti bawa ketiak dia. Ya, mufti 7-8 orang bawa dia. Tunjuk keilmuan dia begitu tinggi. Syekh Ali Al-Khawas, apa nama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Satu hari dia pergi berlaku satu perkara ganjil, ya. Sebab sebelum tu masyarakat semua dah masyhur mengatakan Syekh Ali Al-Khawas ni setengah daripada min awliya illah, setengah daripada waliullah. Syekh Wahab Asy-Sya'rani dia tak percaya. Jadi bila dia lalu dekat rumah Syekh Ali Khawas, dia perli kawan, subhanallah lam yaj'al waliyan minal jahil gitu. Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan orang waliullah ni daripada orang jahil. Ya, itu biasanya ulama-ulama yang zahir dalam dia belum mantap atau macam itulah tuan ya.
Dia pandang dia hebat. Memang dia hebat pada zahirnya kan. Tapi dia pandang hebat, orang lain dia pelek. Kata Maha Suci Tuhan yang tidak menjadikan wali dia daripada orang yang jahil. Syekh Ali Hawaz pun jawab, dia kata Maha Suci Tuhan yang tidak mustahil boleh memberikan ilmu kepada orang yang dikenal. Begitulah. Jadi pecah satu hari, pecah meletup cerita dia. Apa cerita dia? Syekh Wahab Syarani pada malam hari kan, dia orang Arab, dia ada buat lotting rumah kan. Nanti dia akan berehat atas tu. Jadi dia pikul isteri dia, Siti Zainab nama isteri dia. Encang, orang Melayu panggil encang tu belakang kan. Naik atas, duduk berehat atas, okeylah. Besok pagi dia ucapan yang sama. Subhanallah lam yaj'al waliya minal jahil. Maka Syekh Ali Hawaz pun jawab, Subhanallah lam yaj'al ya himar di Zainab. Maha Suci Tuhan yang tak jadikan aku ni himar bagi Siti Zainab. Wah, betul wali, mana dia tahu itu? Malam tadi dia encang bini dia, mana orang ni tahu tu? Oh, Masya Allah. Bawa tu peranjat di internet. Dia Ta'ala dedakan ya, muka syafah yang diberikan kepada si Ali Al-Khawaz ya. Jadi dia jumpa si Ali Hawaz dia nak berguru kan ya. Si Ali Hawaz kata pun orang Melayu pandai apa, pulang paku bawa anak aku ni jahil ni, kita maaf lah tuan. Ringkas cerita dia. Pertama sekali, kau nak berguru dengan aku, kau kena kumpul segala kitab kau. Kalau mufti pun kitab dah berlori tuan-tuan. Kalau Syekhul Islam tak tahu banyak tuan ni. Kumpul kitab kau semua. Kemudian kau ikat, dah berapa bekas banyak, atau berapa terelah, kata kita tak tahu tuan ni. Kau pergi hantar di muara sungai. Tiba kat muara sungai, kau cempak kitab ke dalam sungai. Boleh buat? Kalau nak berguru dengan aku, buat tu dulu. Baik tuan, buat saja. Dah siap semua sekali. Tiba muara sungai, tempat sayang kan, tinggal balik. Bila Syekh Ali Hawaz tanya, dah tuan, apa kau nampak? Tak ada apa tuan? Belum ni dia. Belum lagi bukan ni. Ya tuan, belum lagi. Sayangkan kitab kan. Adik, akhir kali kedua dia pergi, dia cempak tuan. Dia cempak di kitab dia tu, belum jejak ke air, telah disambar oleh tangan dari alam malakut pun naik atas. Kitab semua tu naik ke atas. Lepas tu dia tanya, apa nampak? Kitab tak jejak air tuan gitu. Telah diangkat ke atas. Satu. Apa tujuan dia? Tujuan dia, orang nak sampai makrifat hakikat yang sebenar dengan Tuhan, dia jangan berpegang selain daripada Allah. Lepas tu dalam kitab Hikam Abi Madian, ni Hikam Ibn Ruslan yang biasa baca tu, Hikam Ibn Atta. Dan Hikam Abi Madian At-Tirmidzi Sani, dia kata waflak nak laik, cabut dua sepatu kamu. Kamu nak masuk hadrat Tuhan, kena cabut dua sepatu kamu. Nak lain. Apa maksud dia kan? Kita nak pergi jumpa raja, kena pakai kasut. Tak pakai kasut, dekat gate tak boleh masuk, kau kata orang gila. Kena pakai kasut. Tapi nak melangkah masuk istana, kena buka kasut. Dan Sultan kata, wah, kau bos ke aku bos? Kan, tak boleh. Apa maksud dia? Nak berjalan ke hadapan Allah, dia kena ada dua, ilmu dan amal. Ilmu kena ada, amal kena ada. Tapi nak masuk hadrat Allah, makrifat sebenar, tolong buang dua benda ni. Apa makna buang? Bukan tak pakai, jangan pandang maksudnya. Pandang ilmu tu semua dari Allah, amal tu semua fanakan, gerak semua dari Allah. Itu maksudnya. Kalau kita pandang ilmu ni, saya ada. Amal ni, saya ada buat. Jom, mahjub, orang tu akan terjadi. Itu maksudnya. Ya. Cabut, maknanya jangan pandang. Jangan rasa kamu berilmu, jangan rasa kamu beramal. Kamu nampak ilmu yang ada pada kamu ialah gerak pinjaman dari Allah saja. Yang amal kamu buat pun semua daripada pertolongan Allah saja. Kena nampak itu. Kalau kamu rasa kamu pandai, atau sebab dia suruh buang kitab kamu, pergi letak kitab sama sebelah. Nak tengok macam mana rasa kan? Habis, sudah. Ini last. Yang kedua, dia suruh bawa, setengah riwayat kata dia bawa duit, pergi tengah bandar, panggil budak-budak depan orang ramai, ketuk kepala sekali bagi duit. Wah, sampai habis duit tu. Kalau kita apa tu kan, sebau.
Oh sebab muka nampak kan orang ulama sebab macam ni. Wah, dia nak iskat, nak jatuhkan kan, nak downkan habis kita punya ego, kita punya apa besar tu, kena jatuh. Kalau tak boleh masuk hadirat Tuhan. Ego ni najis yang kalau kita panggil najis mughalazah panggil. Najis mughalazah tuan-tuan. Nak pergi hadirat Tuhan, kalau ada pesan ego, besar diri, tak sampai. Jauh lagi dia akan tenang. Kena buang habis benda ni, iskat, gugurkan habis. Kata Nabi kata man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa tawadhu, Tuhan angkat martabat dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa rasa besar diri dia, boom, Tuhan jatuh ke dia. Dia suruh pandang dia. Kul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, bi fadlillah, semua yang ada pada kita ni, ilmu sedikit sebanyak, amal sedikit sebanyak, semua kurnia Tuhan, asal zero yang kosong. Ya, dia beri pinjam kat kita sementara. Wa bi rahmati, dengan rahmat dia. Maka fa bi zalika falyafrahun, dengan demikian kamu seronoklah. Seronok dengan memandang alhamdulillah, mujur Allah Taala beri kita hidayah, mujur Tuhan beri kita dapat sedikit sebanyak beramal buat ibadat. Macam tu pandang dia. Jangan sekali kita pandang kita hebat dia bila berdentum dia jatuh hari itu. Ya, ada di antara dia kata duduk dalam makam siddiq. Apa kata si ahli hawas, tak sampai makam siddiq sehingga seorang tu mengerjakan yang meninggalkan benda, mengerjakan yang sunat macam wajib. Meninggalkan makruh macam ditakut jatuh pada benda haram. Dia meninggalkan benda haram macam ditakut jatuh dalam kekufuran. Mana apa? Lampau dia apa? Berjaga-jaga sangat. Al-warmu dipanggil tu ada. Itu insya-Allah. Ya. Kalau dia ada itu maknanya dia akan duduk makam siddiq dipanggil. Ya, makam siddiq. Dia lebih tinggi daripada makamul ikhlas. Makam siddiq ni lebih tinggi daripada makam ikhlas. Makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masya-Allah. Dan pertama itu martabat apa? Khawas, ya. Dan daripada segala yang beriman. Ya, itulah tadi yang pertama apa tadi? Dia keluarkan daripada memandang makhluk, akan bertambahlah iman. Yang kedua, yakin. Wal ilmu yasduru minka wa lihadzal la yusabi bi al ilmul qadim wal ilmu daruriyah, lakin al murad bihi huna ma zakarahu ba'dahu. Kemudian waqadir, ya, izbihi al-ilmu mutlakan wa huwa tamyizu la yuhtamalu mutlakan, ya. An-naqid. Dan bermula dia kata yakin itu pengetahuan yang jadi ia daripada engkau. Dan kerana inilah tiada disifatkan dengan dia akan ilmu yang qadim. Ilmu itu dari kita pada zahir ni keluar. Dan tiada dengan ilmu yang daruriyah, tetapi dikenaki dengan dia di sini ialah barang yang menyebutkan dia. Kemudian itu, dan terkadang dikenaki dengan dia ilmu semata-mata, itu mutlakan. Ya, itulah perbezaan yang tiada menanggung muta'alaq dan ta'alluq dia akan lawan dia. Jadi ilmu dia ada satu dipanggil secara daruri. Iman secara daruri ni dengan iman secara nazari dia lain kan. Iman nazar kita mengaji dalam sifat 20 dengan nazar. Benda dah daruri ni benda dah sebati kan. Dia panggil daruri. Maknanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan sekadar nak fikir, nak kaji baru dia nampak kebesaran, tak, benda dah sebati. Ya, itu panggil iman peringkat daruri. Dia masuk dalam makna apa? Zauq, wujudan, syuhud, ayat. Dia mengenal Tuhan dengan rasa hati kita. Dia berjalan, contoh mudah aja dah, ya. Kita tahu Allah Ta'ala melihat kan. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala sami' mendengar, melihat. Itu peringkat apa? Nazar. Kita menggunakan dalil Quran ataupun hujah akliyah, sehingga kita jadikan satu apa? Akidah kita yakin dengan sifatnya. Allah Ta'ala dengan sifat tersebut. Adapun daruri alaih, bukan sekadar dia tahu Allah Ta'ala melihat, tapi dia terasa tiap-tiap saat. Setiap saat dia terasa, dia berjalan, dia bergerak, terasa itu daripada Allah. Dia rasa dia sedang dilihat oleh Allah Ta'ala. Ini jauh beza, ya? Jauh beza. Terasa, dia rasa
dengan dia tahu. Jauh beza lah. Dia tahu, ya, buah durian tu sedap, tapi dia belum rasa. Dah rasa dia tahu, tapi tahu tak semesti dia rasa. Dia dapat iman daruri adalah dia. Masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lamallah haitsuma. Afdal iman paling afdal, kamu sedar akan Allah Taala di mana saja kita berada. Artinya nak pembinaan ni nak buat ni. Sebab bila iman menguasai dia, sentiasa ada hudur hati dia dengan Allah Taala, ketika itu dia selamat daripada segala maasi dan mungkarat. Sebab dalam hadis Nabi kata la yazni zani wa huwa min. Takkan berzina seorang itu ketika dia betul-betul beriman. Mana ketika iman menguasai jiwa seseorang, maka ketika kita akan buat benda-benda yang mungkar dan maasi. Bila nak buat, bila dia terlalai. Ada terlalai ni kan, bahaya. Iman dah jadi lemah, musuh datang, nafsu, syaitan dan sebagainya, maka terjebaklah dia dengan benda yang tidak elok. Atau di antara pembinaan iman di perkara yang penting, sebab bila dia terang, bila dia percaya terang, maka sukar bagi musuh untuk mengalahkan dia. Yang musuh dia nafsu, syaitan, dunia dan sebagainya. Suruh kita apa? Banyak zikrullah supaya hadir hati sentiasa dengan Allah. InsyaAllah akan terbuka lah benda ni, ya. Kemudian dia kata wa'lam anna khurujuka minka jam'un wa ziyaratu yakinuka ghayatul jam'i. Ini akan dibahas makam jama' dan makam faraq kita datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah.